Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Al-Fadhil Fariza selaku pengacara yang dipertua dan semua yang terkuasa Global Ihsan selaku tuan rumah, muslimin dan muslimat, pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, pencinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada malam ini 14 Oktober 2022 kita dapat teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Ali Imran. Surah Ali Imran, kita insya-Allah kita akan sambung perbincangan kita dalam ayat yang ke-42, bermula ayat 42. Bermula ayat 42 sehingga ayat 44 dan insya-Allah kita cuba teruskan sehingga ayat yang berikutnya, iaitu sampai ke, sebab dia pendek je huraian dia, ayat 47, 42 hingga 47. Sebab dua episod tu satu cerita je, cerita Sayyidah Maryam belaka. InsyaAllah kita akan ringkas-ringkaskan supaya tidak terlalu lama kita punya pengajian ini, insyaAllah. Jadi para pelajar yang ada tafsir, sama ada tafsir Aisarut Tafasir ataupun tafsir Pimpinan Ar-Rahman. Jadi kita bukalah tafsir yang kita ada ini untuk kita mempelajari, tadabbur, untuk kita lebih memahami ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Bila kita ada ayatnya di tangan, kita ada terjemahan, kita tambah lagi dengan huraian kita ni, insya-Allah. Jadi para pelajar sekalian, kita mula dengan bacaan ayat, kemudian kita pergi ke penjelasan dan kita sambung lagi yang seterusnya, kemudian baru kita ambil hidayatul ayat, hidayat al-ayat. Mari kita mula dengan ayat 42. Ayat-ayat yang kita akan baca ini, para jemaah sekalian, iaitulah Allah Ta'ala sebut tentang istifa, menunjukkan kelebihan Sayyidah Maryam, ibu kepada Nabi Allah Isa alaihissalam. Dan juga merupakan salah seorang tokoh wanita bertaraf dunia. Bukan bertaraf main-main, taraf dunia. Nama dia disebut, kesabaran dia dijadikan sebagai contoh untuk diteladani oleh wanita-wanita hari ini. Jadi kita baca dulu ayat, insya-Allah tuan-tuan boleh tengok ayat 42. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ
yakhtasimun. Tengok terjemahan dia. Kemudian kita lihat pula dia punya huraian, insya-Allah. Kitab kita ni Aisar ni ringkas, dia tidak terlalu panjang. Tapi insya-Allah cukuplah sebagai maklumat untuk kita nak memahami ayat yang kita belajar ini, insya-Allah. Ayat 42, wa idz qalatil malaikatu ya Maryam. Dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata kepada Maryam, wahai Maryam, innallaha astafaki. Tengok, yang pertama, innallaha astafaki. Allah Ta'ala memilihmu. Satu. Wa tahharaki. Tahharaki, dan mensucikanmu daripada noda dan dosa, daripada sebarang perkara yang tidak baik. Wastafaki ala nisa'il alamin. Dan Allah Ta'ala melebihkan kamu atas segala wanita dunia yang semasa dengan kamu. Maknanya, ketika Maryam tu, dialah wanita yang paling baik. Ketika Maryam ada itu, dialah wanita yang paling baik. Tengok para pelajar, seperti yang siri lepas, saya rasa kita rangkul terus dengan penjelasan kata. Penjelasan kata ataupun disebut dengan nama syarhul kalimat. Supaya kita lalu ayat itu kita dah faham, insya-Allah. Wa idz qalatil malaikatu, ay sampaikan kepada delegasi kaum Nasara Najran. Mana ayat ni daripada awal dulu kita belajar sampai ke saat ini, kita masih lagi berdepan dengan Nasara Najran. Masih lagi dengan Nasara Najran. Apa yang dikatakan oleh malaikat itu, sampaikan. Maknanya disuruh Nabi bagi tahulah, sallallahu alaihi wasallam. Sebab hal itu menjadi bukti atas kebenaran kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kebenaran ajaranmu dalam masalah tauhid serta kesalahan keyakinan mereka tentang ketuhanan Isa. Jadi puak-puak Nasara ni dikata Tuhan tu Isa, kita kata tidak, salah awak punya pandangan. Istafaki, dengan mana Allah memilih kamu khusus beribadat dan memperbaiki ketaatan kepadanya. Khusus beribadat dan memperbaiki ketaatan kepadanya. Satu. Wa tahharaki, dan mensucikan kamu dari dosa-dosa dan dari semua kekurangan yang mengganggu kewalian kamu di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi Maryam sudah dikira sebagai seorang min auliyaillah, daripada wali Allah Ta'ala yang mulia. Wastafaki ala nisa'il alamin, dan Allah Ta'ala telah memberi keutamaan bagimu, hai Maryam, di atas wanita-wanita di dunia yang semasa dengan kamu. Dengan semasa dengan kamu. Tengok nota di bawah, dia kata ada cerita. Qila, bila bahasa Arab kata qila tu dikatakan orang. Dikatakan orang. Sebab itu penterjemah dia kata kononnya, maknanya bukan satu riwayat yang sahih yang boleh kita iktimad atasnya. Alasan diberikan gelaran Maryam tu dengan mana apa? Dengan mana as-siddiqah. Maryam dengan as-siddiqah, kepada mana orang yang paling benar. Kepada Maryam adalah kerana ia tidak pernah memohon tanda ketika diberi khabar gembira akan mempunyai anak. Jadi ada orang kata macam tu. Sebagaimana yang dilakukan oleh pakciknya Nabi Zakaria alaihissalam. Zakaria bila kata nak dapat anak, Rabbi ja'ali ayah, tak bagi aku tanda. Dia tak boleh cakap 3 hari. Maryam tak minta. Dia kata, mu nak boleh anak lah. Kerana itu Allah Ta'ala memuji Maryam dengan firman-Nya. Allah kata apa? وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ. Dan dia Maryam membenarkan kalimah-kalimah Tuhannya dan kitab-kitabnya, dan ia termasuk di kalangan orang-orang yang taat. Surah At-Tahrim ayat 12. Jadi ini dikatakan Maryam tu kehebatan dia, maknanya dia terbaik wanita pada zaman dia.
Tengok balik ke kata penjelasan kata, yakni dengan mendapat kemuliaan karamah berupa boleh melahirkan Nabi Isa tanpa bapa. Maknanya karamah kemuliaan Allah beri kepada Maryam, dia boleh lahirkan anak tanpa bapa. Orang lain jangan cuba-cuba bercakap. Kalau bercakap juga kena berlepuk atas kepala. Ini kacau punya orang. Baik. Kemudian kita berpindah kepada ayat 43. Ya Maryam qunuti li rabbik. Wahai Maryam, taatlah kamu kepada Tuhanmu. Taatlah kamu kepada Tuhan kamu. Wasjudi, dan sujudlah. Warka'i ma'ar raki'in, dan rokoklah bersama orang-orang yang rokok. Tengok dalam ayat ini dia mula sujud dulu baru rokok. Kalau kita salat, rokok dulu baru sujud. Apa rahsia? Tunggu dalam penjelasan. Uqnuti dengan makna ta'atlah kamu kepada Tuhanmu dan dirikanlah salat dengan khusyuk kepadanya. Tengok nota di bawah. Ruwiya anil Auza'i. Ini semua ni cerita riwayat-riwayat je. Diriwayatkan daripada Auza'i. Dia berkata ketika Allah memerintahkan Maryam agar mendirikan solat secara khusyuk, maka Maryam berdiri lama dalam solatnya sehingga kakinya bengkak-bengkak mengeluarkan darah dan nanah. Kita kata wallah, itu dia kata ruwiya. Riwayat, bukan daripada Nabi. Kalau sahih sekalipun ini pandangan riwayat daripada Auza'i, seorang tokoh ulama dia panggil Imam Ahlus Syam. Tapi dia bukan daripada Nabi SAW. Yang pentingnya Maryam ni ahli ibadat lah. Warka'i ma'ar rakin, hadirkanlah solat berjamaah di Baitul Maqdis. Jadi ada makna hadirkan solat jamaah di Baitul Maqdis. Maka Allah Ta'ala sebut kepada kita apa lagi? Zalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari berita-berita ghaib yang kami wahyukan kepada kamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum. Padahal kamu tidak hadir beserta mereka ketika mereka mencampakkan anak-anak panah mereka untuk mengundi. Dia kata aqlam di sini, qalam dia itulah. Qalam atau pen dia tu dijadikan sebagai bahan unak-unak undi. Ayyuhum yakfulu Maryam. Siapa di antara mereka yang akan menjaga Maryam? Jadi berebut. Budak baik, budak pelik macam ni ramai orang nak jaga. Ramai orang nak jaga. Yakfulu Maryam, siapa yang boleh jaga Maryam? Wa ma kunta ladaihim idh yakhtasimun. Dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa, berebut. Apa makna yakhtasimun? Tengok dalam syarhul kalimat. Syarah kalimat kata apa? Zalika min amba'il ghaib. Kisah yang aku ceritakan tentang Maryam dan Zakaria ini merupakan berita dan perkara gaib. Benda gaib, benda tak nampak. Ladaihim ay berada di tengah-tengah mereka. Wa ma kunta ladaihim, mu tak ada masa tu, tapi detail maklumat bermakna Quran itu wahyu daripada Allah. Kamu tak ada pun. Mu tak ada tapi kamu boleh detailkan maklumat. Itu penting. Idh yulquna aqlamahum, kata aqlam adalah perkataan jamak daripada qalam, mana daripada pena, iaitu alat untuk menulis. Tetapi di sini alat ini dilemparkan, dicampak untuk mengundi siapa yang berhak mengasuh, menjaga Maryam. Siapa dia berhak? Cuba tengok di nota 87. Dia kata pena-pena itu mereka campakkan ke dalam sungai Jordan. Sungai Jordan, Nahrul Urdun yang sedang mengalir. Ayat ini memberikan petunjuk akan diperbolehkan mengundi. Kita sekarang duduk sibuk dengan nak mengundi ni. Ada pula ayat mengundi ni. Sekalipun ayat ini menerangkan tentang syariat umat terdahulu, syar'u man qablana,
Tetapi dalam syariat Islam pun kita juga diperbolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab Rasulullah sendiri ketika hendak bermusafir, baginda mengundi antara isteri-isteri dia. Siapa dia kena boleh ikut. Siapa pun isteri yang namanya keluar, maka dialah yang berhak berangkat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula sebuah hadis yang menyatakan lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-safil awal, sekiranya manusia mengetahui besarnya pahala melaungkan azan dan juga berada di saf pertama dalam solat berjamaah, summa lam yajidu illa an yastahim ali lastaham, lalu tidak ada cara lain bagi mereka untuk memperoleh tempat tersebut kecuali dengan mengundi, nescaya mereka melakukan pengundian itu. Jadi mengundi sini bukan election pilihan raya ni, dia panggil mengundi di antara sama-sama kita. Pilihan raya tu masalah demokrasi tu cerita lain, ya. Jangan pula ambil ayat ni dia tu buat dalil mengundi. Ya betul lah. Sebab kita undi tu pasal lain. Siapa dia ramai boleh menghalalkan benda yang tidak baik dalam parlimen, itu cerita lain. Yang ni kita nak cerita undi di antara kita. Sama-sama kita boleh je siapa diudu, siapa kemudian. Lebih-lebih lagi orang yang ada isteri ramai itu kena mengundi lah kalau nak bawa yang mana satu. Baik. Tengok balik kepada ayat kita. Yahtasimun, mereka berselisih pendapat, bersengketa untuk berebut hak siapa yang boleh mengasuh, siapa dia yang boleh mengasuh Maryam, siapa dia boleh jaga Maryam. Baik para jemaah sekalian, kita tengok kepada makna ayat secara umum. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, Allah kata apa kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam, katakanlah kepada delegasi kaum Nasrani dari Najran yang sedang berdebat dengan kamu dalam masalah ketuhanan Isa, bahawa ketika malaikat memberitahukan kepada Maryam, ibu kepada Nabi Isa Al-Masih, bahawa ia mendapat keistimewaan dari Allah dan ia dipilih agar menjadi salah seorang hamba-Nya yang saleh. Menjadi hamba dia yang saleh. Bukan jadi isteri dia, bukan apa. Tengok nota dia kata apa tu? Nota 88. Terjadi perbezaan pendapat tentang adakah nabi dari kalangan wanita. Jadi ulama berbeza pandangan, ikhtulifa fi nubuwatin nisa. Wanita ada ke tidak nabi? Jadi ada ke tidak nabi? Ramai ulama mengatakan bahawa tidak ada wanita nabi, tak ada. Tapi ada sebahagian ulama yang mengatakan bahawa Maryam nabi. Kerana malaikat telah berbicara, memberi wahyu kepadanya. Ia pun memberitahu kepada Maryam bahawa Allah menjadikannya sebagai manusia pilihan. Ini sebagai bukti yang menguatkan akan kenabiannya. Akan tetapi Maryam bukan rasul. Jadi pendapat yang mengatakan ada nabi wanita tapi tidak ada rasul. Rasul tak ada, nabi saja ada. Kerana risalah kerasulan menuntut seorang rasul agar berhubungan dan berkomunikasi dengan para laki-laki. Kadang-kadang yang menentang itu orang kuat-kuat tidak sesuai dengan wanita. Dan hal tersebut bertentangan dengan kesempurnaan dan kehormatan kaum perempuan yang diciptakan oleh Allah untuk ditutupi, maknanya tidak terdedah kepada publik yang begitu ramai. Tapi majoriti, tuan-tuan betulilah yang ada kitab, majoriti ulama mengatakan tidak ada nabi. Nabi semuanya laki-laki. Kita kata wallahu a'lam. Kalau nak guna hujah kata sebab Maryam dapat istighfar, banyak lagi. Allah Ta'ala bagi wa auhayna ila ummi Musa, kami wahyukan pada mak Nabi Musa. Mak Nabi Musa adakah tidak nabi? Allah Ta'ala wahyu juga kepada An-Nahli, lebah, ada juga. Jadi kerana itulah majoriti ulama mengatakan tidak ada nabi, yang nabi mesti laki-laki. Wallahu a'lam. Tengok semula kepada huraian ayat. Allah juga mensucikan dirinya dari segala dosa dan aib ataupun kekurangan yang lain. Maryam juga dijadikan sebagai wanita yang diistimewakan di atas semua wanita seluruh alam pada masanya, iaitu dengan diperlihatkannya tanda kebesaran Allah Ta'ala pada dirinya. Sehingga ia melahirkan Nabi Isa melalui firman Allah Ta'ala, bi kalimatillah, dengan makna kun, fayakun. Jadi ya. Yang berbeza dengan sunnatullah, ketetapan Allah Ta'ala lainnya, yang biasa berlaku dalam hal kelahiran anak manusia.
sama ada laki-laki atau perempuan, semuanya kena melalui proses perhubungan suami isteri. Allah memerintahkan kepada Maryam agar sentiasa istiqamah, melakukan ketaatan, beribadat dan khusyuk kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah Taala telah berfirman, ya Maryam, innallaha astafaki wa tahharaki ila akhiril ayah. Allah kata, wahai Maryam, sungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu, dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia yang semasa dengan kamu. Wahai Maryam, ta'alah kepada Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Nah, tengok nota di bawah. Ayat ini juga menunjukkan adanya anjuran solat berjamaah bagi kaum wanita. Nah, jadi muslimat malam ini ada hak istimewa. Daripada ayat ini menunjukkan bahawa wanita boleh pergi ke masjid untuk solat berjamaah. Rasulullah SAW sendiri telah juga menganjurkan hal itu, seperti Nabi mengatakan, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Janganlah kamu melarang hamba-hamba Allah Ta'ala yang perempuan untuk solat di rumah Allah. Jangan larang. Sekalipun memang firman Allah, sujud dan rukuk ialah bersama orang yang rukuk, tapi tidaklah menjadi mesti dipahami sebagai solat berjamaah ayat ini. Sebab perintah agar Maryam melakukan rukuk ini, biasa ia dilakukan secara sendirian, boleh juga dia berlaku secara sendirian atau secara berjamaah yang lain. Maknanya ayat ini sekurang-kurangnya boleh juga kita berpegang ma'arrakin, solat rukuk bersama. Jadinya bukan solat seorang. Nah, itu menunjukkan ada dalil yang menunjukkan tentang boleh je wanita itu ke masjid untuk pergi solat berjamaah. Baik para jemaah sekalian, tengok balik kepada tafsir. Ibadat solat secara khusus disebutkan di sini kerana faedahnya yang besar. Dan yang disebutkan di sini adalah solat, rukun solat yang paling utama, iaitu rukuk, sujud dan rukuk. Dan disebutkan di tempat Baitul Maqdis bersama-sama berjamaah dengan orang lain, menunjukkan bahawa wanita boleh solat berjamaah. Itulah makna ayat 42 dan 43. Adapun dalam ayat yang berikutnya, Allah Ta'ala berbicara, berkata-kata kepada Nabi SAW yang mengisyaratkan pada kisah yang disebutkan sebelumnya berkait dengan keluarga Imran, iaitu Hannah, Zakaria, Yahya, dan akhirnya kisah Sayyidah Maryam. Bahawa semuanya itu termasuk berita-berita tentang perkara gaib. Cerita Nabi-Nabi dulu tu perkara gaib yang diwahyukan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai bukti kenabian dan kerasulan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau nak cerita biasa memang dia tak ada maklumat. Nabi tak pernah membaca pun. Nabi tak pernah membaca pun. Maka kita mengatakan jangan cuba-cuba pandai-pandai. Kita cuba nak cerita kepada orang bahawa Nabi kita buat cerita sendiri sebab Nabi tak baca. Jadi para pelajar, itu sebab Nabi kita salah dipilih jadi apa? Ummi. Itu hikmah. Nabi jadi ummi itu karena hikmah dianya supaya ditutup pintu-pintu fitnah daripada orang buat tuduhan yang kacau itu. Baik para jemaah sekalian, kita pergi kepada ayat lagi. Dan bukti kenabian dan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama yang beliau bawa adalah benar. Satu. Sedangkan agama-agama selainnya adalah batil. Dengan itu kuatlah prinsip tauhid yang menegaskan bahawa tidak ada ilah, maknanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan lemahlah bukti kebatilan ahli kitab yang mengatakan Uzair sebagai anak Tuhan. Tak ada. Isa sebagai anak Allah atau ia sebagai Tuhan lain yang disembah bersama Allah. Padahal beliau hanyalah seorang hamba Allah. Nabi Isa itu dia sendiri itu hamba Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi wa rasuluhu. Baik, selanjutnya Allah menyatakan sebuah prinsip tentang wahyu
yang menguatkan tentang wahyu, yang menguatkan prinsip ini dengan firman Allah Ta'ala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita kata apa? Dengan firman Allah Ta'ala kepada Nabi, kamu tidaklah hadir. Allah kata apa? Kamu tak hadir. Kamu tidak hadir sewaktu di tengah-tengah mereka, sewaktu dia mengundi itu. Maksudnya para ulama dan orang soleh dari kalangan Bani Israel, pada waktu mereka melakukan undian untuk merebut penjagaan hak mengasuh Maryam, maka mereka menghanyutkan pena-pena, maknanya campak dia punya pen mereka ke dalam sungai, dan sesiapa yang pennya berhenti di air yang mengalir, bermakna dialah yang berhak mengasuh Maryam. Itu cara dia. Maka mereka pun melempar, mencampak pena-pena mereka itu, iaitu pena-pena yang selama ini mereka gunakan untuk menulis kebenaran dan petunjuk bagi manusia, bukan pena yang digunakan oleh cyber trooper yang duduk buat fitnah kepada orang itu, tidak. Ini pen untuk yang tulis baik-baik. Ingat baik-baik ni. Pen nak campak pun kena pen yang orang soleh-soleh. Pen orang baik-baik. Jangan duduk main. Bukan pena menggoriskan tinta kebatilan dan kesesatan seperti kebanyakan tinta para penggiat wartawan-wartawan pada saat ini. Saya berterupa lah kita mainkan. Maka berhentilah pena milik Zakaria. Jadi alhamdulillah pena Zakaria berhenti di tempat air yang ditetapkan itu. Maka Zakaria lah yang berhak mengasuh Maryam dengan izin Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Tengok nota di bawah. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan bahawa ayat ini menunjukkan bahawa bibi maknanya mak saudara. Mak saudara dipanggil khalah. Pelajar-pelajar kena ingat, kalau kata khalah, mak saudara sebelah ibu, adik-beradik mak kita. Kalau kata ammah, mak saudara adik-beradik kepada ayah kita. Itu dipanggil ammah dalam istilah lah. Jadi mak saudara di sebelah ibu adalah paling berhak mengasuh anak saudaranya daripada kerabat-kerabat yang lain selain daripada nenek. Manakala budak orang ni mati, mak saudara dia boleh asuh ataupun nenek. Rasulullah SAW pernah memutuskan hak mengasuh anak-anak kepada Sayyidina Hamzah, amatullah, untuk Ja'far bin Abi Talib. Kenapa? Sebab khalah kepada anak ini adalah isteri Ja'far. Maka Nabi SAW bersabda, innamal khalah bimanzilatil Sesungguhnya ibu saudara itu sama kedudukannya dengan ibu. Mak saudara tu macam mak sendirilah. Rupa dia, watak dia pun dekat. Ialah adik-beradik mak kita. Dia sama-sama perempuan pula. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala rahsianya kenapa Tuhan pilih Nabi Zakaria yang menjadi penjaga kepada Sayyidah Maryam. Sebab isteri dia adalah makcik kepada Maryam. Alhamdulillah. Dengan demikian, kisah ini mengalahkan hujah ke atas ahlul kitab yang lain yang duk kata Nabi Isa ni anak Tuhan lah, apa macam-macam cerita karut dia tu, bahawa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan Nabi Muhammad sallallahu adalah utusan Allah, dan agama yang benar adalah agama Islam, sedangkan agama-agama selainnya adalah batil dan sesat. Jelaslah kepada kita. Mana ayat yang pertama ni kita dah bincangkan tentang Allah Subhanahu Wa Taala peringatkan kepada kita para pelajar sekalian tentang kelebihan Sayyidah Maryam. Tentang kelebihan Sayyidah Maryam. Jadi Maryam ni di antara orang yang dipilih oleh Allah. Sebab itulah kita kata kalau kita nak memikir mak dia terkejutlah dulu kan. Sebab dia bernazar nak jadi khadam di Masjid Baitul Maqdis. Tiba-tiba walaysa zakaru kal unsa. Aku ingat anak laki-laki ni boleh anak perempuan. Tapi anak perempuan pun yang ajaib juga, yang pelik juga, Allah Ta'ala anugerahkan kepada Sayyidah Maryam. Alhamdulillah. Jadi kita jangan rasa pelik lah. Kerja Allah Ta'ala ni jangan duk pelik. Allah Ta'ala buat benda yang pelik supaya kita berfikir, supaya kita mengambil pengajaran dan mengambil iktibar. Baik.
Sebelum kita pergi kepada pelajaran yang dapat diambil, insya-Allah kita campur semualah di antara ayat ini, ayat 42-44 dengan ayat 45 hingga 7, kita campur dia punya al-fawaid ataupun hidayatul ayat sebab dia dekat-dekat ya. Baik para pelajar sekalian, kita berpindah kepada ayat 45. Ayat 45, kita tengok dalam tafsir kita tu. Bagi pelajar yang baru ikut, ayat 45 sehingga ayat 47. Surah Ali Imran. Surah Ali Imran. إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ. Ingatlah ketika malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu, memberi khabar gembira kepada kamu dengan kelahiran seorang putera yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla dengan kalimat yang datang daripada Allah. Allah kata kun, kun, fayakun. Namanya telah diberi, iaitulah Al-Masih Isa. Al-Masih Isa ibnu Maryam. Awal-awal lagi dapat nama dah, kan? Allah Taala beri khabar gembira kepada Maryam sekali dengan nama. Masya-Allah. Maryam tak payah mikir dah nak panggil nama apa anak aku ni, pelik ni. Lahir tak ada apa-apa, Tuhan kata tak usah mikir, nama dia Al-Masih Isa ibnu Maryam. Kenapa Allah Taala namakan terus ibnu Maryam? Sebab tak ada orang lain yang bin kepada mak, sebab orang lain ada bapa. Jadi dia ni tak ada apa, maka cara dianya bin kepada ibu. Baik. Wajiham fid dunya wal akhirah, seorang yang terkemuka di dunia ini dan juga di akhirat. Mana Nabi Isa ni atas dunia pun dia hebat, ada kedudukan, dan di akhirat juga dia ada kedudukan. Wa minal muqarrabin, dan dia termasuk seorang yang dekat kepada Allah Azza wa Jalla, orang yang dekat dengan Allah. Tengok dia punya penjelasan kata. Yubashiruki, Allah memberitahukan kepadamu sebuah khabar yang sangat mengembirakan hatimu. Allah beritahu khabar yang mengembirakan hati Maryam. Bi kalimatin minhu, maksud kalimah ni berasal dari Allah, ada Isa Al-Masih. Kalimah itu maknanya Isa Al-Masih. Beliau disebut kalimah kerana beliau ada jadi manusia lantaran kalimah dari Allah yang berbunyi kun, jadilah. Fayakun, lahirlah Nabi Isa. Al-Masih pula kenapa nama Al-Masih? Al-Masih nama gelar bagi Nabi Isa. Di antara maknanya, makna Al-Masih itu dengan nama As-Siddiq. Al-Masih, sebab apa nama dia Al-Masih? Nama dia wal masyhur, nama dia As-Siddiq. As-Siddiq makna orang yang benar dan jujur. Tengok nota 93. Terdapat perbezaan pendapat tentang mengapa Nabi Isa digelari dengan nama Al-Masih. Pendapat yang paling popular adalah bahawa nama Al-Masih adalah gelar kehormatan seperti gelar Al-Faruq dan Al-Malik dan As-Siddiq. Maknanya gelarannya, orang panggil gelaran yang mulia. Sedangkan kata Isa adalah perkataan kata Yasu. Al-Isa itu ambil daripada perkataan Aisyu nama dia. Aisyu.
atau Yesus ke dalam bahasa Arab yang berarti Sayyid. Isa itu daripada Isu ataupun Yesus. Perkataan dia kalau terjemah Arab dengan mana Sayyid, mana penghulu, mana tuan. Tapi apakah kata Al-Masih berasal dari kata Al-Masih yang berarti penghapus, yakni yang menghapuskan kemungkaran atau yang dihapuskan dosa-dosanya? Maka dalam masalah ini terdapat perbezaan pendapat ulama. Jadi ada kata juga Al-Masih sebab apa? Sebab mukjizat dia di tangan dia. Tangan dia itu mukjizat. Kalau orang buta, mari dia sapu, celek mata. Mari orang yang sakit kulit bala, dia sapu, comel balik kulit dia. Macam makan ubat ubat kulit yang begitu hebat. Itu dia kata Al-Masih. Masaha. Jadi dan dia satu lagi yang nama Al-Masih juga, iaitulah Dajjal. Jangan bertukar tu. Kan dalam doa yang kita baca di akhir salat kita, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kenapa Dajjal dinamakan Masih? Pula ketukangan Nabi Isa, dia tetap bertukar. Itu Masih yang jahat, ini Masih Isa, ni Masih yang baik. Sebab mata dia sebiji, sebelah ya ada. Dia masaha, mana mata dia terhapus sebelah. Ada satu mata je ada. Satu. Ada kata masahal ard. Dia boleh berjalan pagi ni di timur, petang duduk di barat. Pagi ni utara, petang di selatan. Mana dia masahal ard, dia boleh berjalan. Jadi beza antara dua Masih. Dan mereka dia akan bertembung di akhir zaman. Nabi Isa Al-Masih akan membunuh Al-Masih Ad-Dajjal. Masih Dajjal mati di tangan Al-Masih Isa bin Maryam alaihi salam. Baik. Jadi kita kata pendapat-pendapat tadi boleh tulislah kan, kesimpulan yang telah ada. Baiklah, Al-Masih wajihan, memiliki kedudukan yang tinggi dan kemuliaan di antara manusia. Baik, kita pergi kepada ayat 46. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa minas salihin. Dan Nabi Musa akan berkata-kata dengan manusia dalam buaian. Maknanya dia kecil, baby, tak ada budak boleh bercakap, dia bercakap dah. Itu mukjizat. Dan ketika sudah dewasa tua, dia akan bercakap pula dengan orang. Dan ia termasuk di antara orang-orang yang saleh. Tengok kata mufradat fil mahdi, artinya tempat tidur anak yang masih menyusu. Mana dia waktu dia masih menyusu, dia sudah boleh bercakap. Sudah boleh berkata-kata, boleh berbual, boleh cakap orang kampung dia. Wakahlah masa tua antara Musa tua. Mana tua esok dia bercakap pula. Bila dia turun dari langit esok, dia akan jumpa dengan manusia, dia akan bercakap. Baik, kita pergi pada ayat yang terakhir, ayat 47. Qalat rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar. Maryam berkata, wahai Tuhanku, ya Rabbi. Tengok, ya Rabbi. Rabbi di sini siapa? Imam Qurtubi berkata, Rabb di sini itulah artinya sama dengan kata Sayyid, Tuan, yakni Jibril. Qurtubi kata Jibril. Pendapat ini tidak betul. Sebab yang dimaksud di sini Tuhan. Ya Rabbi, mana Tuhanku. Dengan mana ya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hal ini Maryam berbicara kepada Tuhannya, memohon agar diberitahukan kepadanya sebab diberikan putera. Kenapa diberi anak pada aku? Aku tak ada suami. Padahal sebab-sebab yang biasanya memungkinkan wanita punya anak tidak ada pada dirinya. Maknanya kriteria wanita nak dapat anak tak ada. Dia tak ada suami, tak pernah disentuh oleh laki-laki. Ada juga orang tak ada suami tapi ada laki. Ramai aja yang beranak tak ada suami tu, kan? Tapi Maryam ni tak ada, tak sentuh oleh laki-laki. Macam mana dia boleh anak? Dia rasa pelik lah kan. Jadi dia rasa dia pelik. Macam mana boleh anak tanpa ada suami? Maka Maryam berbicara kepada Tuhannya,
Dia kata apa? Qalat Rabbi, wahai Tuhanku, anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar. Bagaimana mungkin aku boleh anak? Padahal aku belum pernah disentuh oleh laki-laki. Tak ada anak dara. Al-Batul. Qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Allah berfirman dengan perantaraan Jibril, demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Apabila Allah kehendaki menetap sesuatu, maka Allah hanya cukup dengan berkata jadilah, dia pun jadi selalulah. Habislah ayat kita ni. Tengok mufradat dia kata apa? Walam yamsasni basyarun, ai yang dimaksudkan Maryam di sini bahawa dirinya tidak pernah didekati oleh laki-laki. Baik untuk berhubung badan atau yang lainnya. Sebab dirinya jauh dari laki-laki. Mana dia tak bercampur dengan orang laki-laki. Macam mana awak kata boleh anak? Pelik awak ni. Qadha amran, jika Allah kehendaki sesuatu dan memutuskan ia akan ada, adalah. Itu kuasa Allah Azza wa Jalla. Baik, para jemaah sekalian, kita masuk kepada makna al-ayat. Apakah maksud ayat kita ni? Ayat 45 hingga 47, rangkaian ayat-ayat yang mulia ini masih berbincang untuk mengalahkan hujah delegasi kaum Nasrani dari Najran. Tak habis lagi Najran ni. Dek balah dengan buat ni. Allah Ta'ala mengatakan kepada Rasulnya, katakan kepada mereka, ketika malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah mengembirakan kamu dengan kelahiran seorang putera yang diciptakan dengan kalimat yang datang daripada Allah. Itu mana cerita. Malaikat tersebut adalah Jibril alaihissalam. Malaikat yang mari bawa khabar, bawa maklumat ni Jibril. Biasa Jibril lah yang diutuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Ia memberitahu kepada Maryam bahawa Allah Ta'ala akan mengembirakannya dengan lahirnya seorang putera yang tercipta dengan sebuah kalimah daripada Allah Ta'ala. Ia bernama Al-Masih Isa bin Maryam. Jangan kata binti, walaupun mak dia perempuan. Jangan. Dia akan menjadi manusia agung dan mulia di sisi Allah Azza wa Jalla di dunia dan juga di akhirat. Serta termasuk hamba-hamba yang didekatkan kepada Allah. Dia akan mampu berkata-kata kepada manusia sejak ia masih dalam ayun, dalam buayan, dan masih menyusu, sampai dia pun akan berkata kepada manusia pada usia muda dan pada usia tua. Tengok ni, tengok nota di bawah. Disebutkan masa tua di sini dalam rangka memberikan ketenangan batin bagi Maryam, bahawa anaknya Isa tidaklah meninggal pada saat masih muda. Mana Isa akan cakap waktu dia tua nanti. Adapun beliau akan berbicara pada masa sudah tua, maksudnya adalah sesudah beliau diturunkan dari langit di akhir zaman nanti. Kerana Nabi Isa alaihissalam ketika ia diangkat ke langit berada pada usia muda, iaitulah sekitar 33 tahun. Umar ahli syurga dia panggil. Dia umur 33 tahun diangkat, dia tua esok pun macam tu jugalah dia ni. Tua dah dia. Berapa ribu tahun kalau nak kira kan. Tapi wajah mana rupa dia tak tahu. Kita sempat jumpa atau tidak, wallahu alam. Dan tengok semula huraian ayat. Dan dia pun termasuk hamba-hamba yang soleh, yang selalu melaksanakan hak-hak Allah Ta'ala serta hak hambanya tanpa sedikit pun berkurang. Jadi maka Maryam bila dengar cerita ni, kriteria anak yang nak diberikan bukan manusia biasa, manusia yang pelik, wajihan fid dunya wal akhirah, maka Maryam menyambut berita tersebut dengan berkata, dia terkejutlah, dia masih orang panggil macam trauma lagi lah. Wahai Tuhanku, betapa mungkin aku punya anak? Boleh anak ke saya ni? Maksudnya mana mungkin aku mempunyai anak, padahal aku tidak pernah berhubung dengan sesiapa pun, tak pernah sentuh laki-laki. Sementara secara sunnatullah, ketetapan Allah Azza wa Jalla dalam penciptaan anak manusia, selalu mesti ada persetubuhan. Maka Jibril menjawabnya dengan mengatakan, begitulah, bahawa Allah akan menciptakan darimu seorang anak tanpa adanya bapa, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu dengan kehendaknya. Dan apabila Allah Ta'ala telah memutuskan untuk mencipta suatu makhluk di luar hukum, sebab akibat yang ada,
maka Allah hanyalah berfirman kun, jadilah, maka makhluk itu pun ada sebagaimana yang dikehendaki dan diputuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Tamatlah kita huraian ayat. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, kita berpindah kepada kita ambil hidayatul ayat daripada dua-dua ayat ini. Kita mula dengan ayat yang ke-42 dulu. Pelajaran yang dapat diambil daripada ayat ini. Yang pertama, keutamaan Maryam alaihissalam. Ia adalah seorang wali Allah yang sangat jujur dan benar. Nabi SAW sendiri memberitahukan bahawa Maryam adalah salah seorang dari wanita yang mencapai tingkat kesempurnaan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kamula minar rijali katsir. Nabi kata ramai di kalangan kaum laki-laki yang mencapai kesempurnaan. Sebab Nabi, Rasul, duk laki-laki. Walam yakmul minan nisa illa Asiyatu imra'atu Fir'aun wa Maryam bintu Imran. Dan tetapi yang mencapai kesempurnaan dari kaum perempuan hanyalah siapa dia? Asiyah, isteri Fir'aun. Dan Maryam, anak Imran. Dan sesungguhnya keutamaan Aisyah, Nabi puji Aisyah pula. Keutamaan Aisyah ke atas kaum perempuan yang lain seperti keutamaan sarid. Sarid ni macam bubur, makanan yang pemberit lah, yang masyhur zaman Nabi tu. Di atas makanan yang lain. Tengok nota di bawah, dia kata, dalam riwayat hadis lain menyatakan kaum perempuan terbaik di seluruh alam ada 4 orang. Iaitu Maryam binti Imran, Asiyah isteri Fir'aun, Khadijah binti Khuwailid isteri Nabi yang pertama, dan Fatimah putri Nabi radhiyallahu anha. Ini 4 orang yang disebut. Baik. Hidayah yang kedua, hamba-hamba yang dekat kepada Allah Ta'ala adalah mereka yang taat dan patuh kepadanya serta khusyuk di dalam beribadat. Yang ketiga, solat merupakan tangga untuk menuju tempat yang paling tinggi di sini. Sebab itulah dia sebut uqnuti wasjudi warka'i. Suruh solat. Yang keempat, bukti yang sangat kuat akan kebenaran wahyu yang diterima oleh Nabi SAW. Ni cerita Maryam ni lah. Sebab mana boleh Nabi yang tak membaca, tak menulis, mana mungkin dia boleh cerita benda yang pelik seperti ini kalau tidak melalui wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Yang kelima, anjuran melakukan pengundian ketika terjadi perselisihan pendapat dalam kira-kira kemasyarakatan lah. Cara ini, sekalipun dijelaskan di sini sebagai aturan syariat umat dulu, mana syariat umat qablana, tetapi hal ini juga sudah ada ketentuannya dalam syariat kita. Ada contoh yang telah dibuat tadi, ketika Nabi nak musafir, dia undi di antara isteri-isteri dia, boleh mengundi. Tapi jangan pula kita nak mengundi, nak menentukan halal haram. Siapa sokong haram, akad tangan. Siapa sokong haram halal, akad la. Itu cerita parlimen orang putih tu. Tak boleh yang tu. Baik, kita sambung lagi pelajaran yang dapat diambil dari ayat 45 hingga 47. Yang pertama, penjelasan tentang kemuliaan dan kedudukan yang tinggi bagi Maryam di situ hanya sebab ia diajak berkata-kata, diberi wahyu, mana diberi wahyu melalui Jibril alaihissalam, dengan diberi khabar gembira oleh malaikat Jibril setelah Jibril menampakkan diri sebagai manusia biasa. Jadi katanya Jibril alaihissalam menjelmakan dia itu sebagai manusia, dia pergi berkata-kata dengan Maryam. Ingat tak? Dalam ayat lain tu, Jibril mari kan, dia terkejut tengok, a'udzubika Maryam minta berlindung dengan Allah Taala tu. Dia kata, in kunta taqiyya, kalau kamu orang baik, jangan sentuh aku, jangan kacau aku. Dia terkejut sebab Jibril rupa laki-laki masuk dalam mihrab dia. Laki-laki mana mari sini? Nantilah dalam ayat lain kita jumpa cerita ni. Yang kedua, penjelasan tentang kemuliaan Nabi Isa AS dan kedudukannya yang tinggi di dunia dan akhirat, dan beliau termasuk hamba-hamba Allah yang soleh dan didekatkan kepadanya.
Yang ketiga, kemampuan Nabi Isa berbicara pada saat masih dalam buayan. Nah, tengok nota di bawah. Ada beberapa orang yang berbicara, yang bercakap di saat masih bayi. Iaitulah bayi yang menjadi saksi kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Ingat tak? Syahidah min ahli. Kan dalam Quran tu, budak tu yang bercakap. In kana qamisuhu qudda min qubulin tu. Satu. Bayi pembela Juraij. Juraij ini ahli ibadat yang mak dia mari panggil dia duduk solat tak jawab tu. Akhirnya mak dia berdoa supaya Allah Taala uji dia. Uji dia mari perempuan pelacur mengaku buat zina dengan Juraij. Sedangkan anaknya dia kandung tu daripada pengembala kambing. Akhir kali budak ni mengaku bahawa pak dia bukan Juraij tu, gembala kambing tu. Dua. Dan Nabi Isa alaihi salam ketika beliau mengatakan inni Abdullah ataniyal kitab, bila Maryam dukung buat balik Nabi Isa, orang pakak marah lah. Laka dicai amparia Maryam, membawa benda keji dalam masyarakat ya. Maryam isyarat kepada fa'asyarat ilaih. Maryam isyarat kepada anak dia. Cakap dia ni. Macam mana bercakap dengan budak kecil? Nabi Isa pun jawab, inni Abdullah ataniyal kitab. Aku ni hamba Allah, Allah Ta'ala beri pada aku kitab. Sudah. Yang nak marah tadi bertukar telinga dia daripada Abdullah kepada Ibnullah. Isa kata aku ni Abdullah, hamba Allah. Dia dengan anak Tuhan. Pening kepala. Dia terlalu nak marah, terlalu nak marah pun jadi kebingungan juga manusia ni. Jangan main-main, kan? Banyak lagi lah budak-budak yang bercakap di waktu ada lagi yang masa Ashabul Ukhdud tu, yang mak dia nak campak dalam api kan. Mak dia teragak-agak sebab baby kecil. Baby tu cakap, mak, nahnu alal haq, masuklah dalam api. Allahu Akbar. Banyak lagi lah cerita-cerita kanak-kanak yang boleh bercakap waktu kecil. Wallahu a'lam. Baik para jemaah sekalian, kita naik kepada hidayah yang ketiga tadi. Kemampuan Nabi Isa berkata-kata pada saat masih lagi dalam buayan, buayan ibunya, merupakan salah satu tanda kebesaran Allah. Salah satu tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla, di mana dikarenakan tidak lumrah, tidak wajar ada anak yang boleh berkata-kata sewaktu kanak kecil. Tapi bila kuasa Allah Ta'ala, dia boleh buat. Orang boleh bercakap sewaktu masih lagi kanak-kanak. Itu kuasa Allah Ta'ala. Pelik apa? Kalau Tuhan nak, kompai aku jadi semua. Yang keempat, diperbolehkan manusia meminta penjelasan. Boleh kita minta penjelasan. Apa dia penjelasan? Tentang hal-hal yang menyalahi kebiasaan. Tengok. Maryam kata apa? Rabbi, anna yakunu li walad. Macam mana saya boleh anak ni ya Rabbi? Pelik ni. Jadi kalau benda yang pelik, kita kena tanya, minta penjelasan. Maryam minta penjelasan dengan Allah Ta'ala. Macam mana saya boleh anak? Walam yamsasni bashar. Saya tak pernah disentuh oleh laki-laki. Jadi dia tanya. Jadi ulama kata, jawazu talabil istifsar, diperbolehkan meminta penjelasan hal-hal yang menyalahi adat kebiasaan untuk mengetahui rahsia atau hikmah yang tersirat dalamnya. Jadi Maryam bila Allah Ta'ala nak bagi benda pelik, dia pun tanya balik. Masalah kita sekarang ni, geng-geng ajaran pelik ni, ajaran tarekat makrifat ni, anak murid tak boleh tanya. Dia kata anak murid dengan guru seperti mayat dengan juru mandi. Tuan-tuan faham ke istilah dia? Anak murid dengan guru seperti mayat dengan pemandi. Kita siram air kuat sikit. Masuk dalam hidung aku air. Mayat kata, tak ada kata apa. Tak, pemandi nak pusing ke kanan, ke kiri, boleh belaka. Jadi adakah sampai begitu otak kita dibekukan oleh toksih ni, sampai mereka tak boleh tanya. Tak boleh tanya. Benda pelik awak bukan makam awak. Ini makam makrifat. Ini makam hakikat. Awak makam syariat. Sedaplah dia goreng. Sebab duk main makam-makam ni lah jadi masalah kita ni. Akhir kali kita dimakan oleh orang. Jangan main. Jadi dalam syariat ini, Sayyidah Maryam patut diakui ya Tuhan cakap.
Dan malaikat kata nak boleh anak, tapi dia istifsar. Bermakna kalau kita manusia biasa sangat mustahak untuk kita bertanya kepada orang yang bercakap benda-benda yang pelik dalam ajaran. Ambil mana ni tuan? Ajaran awak ni ambil mana? Zikir melompat-lompat ni, zikir bercampur laki-laki perempuan, zikir dalam gelap tutup lampu ni, bacaan pun pelik-pelik, tak pernah dengar pun Nabi baca, tak pernah dengar lagi sahabat baca, ambil di mana? Kita kena istifsar. Kita berhak bertanya. Sebab itulah dikatakan zaman dulu, bila anak murid tanya banyak, tok guru tak apa nak jawab, dia pereka satu fatwa. Dia kata apa? Bermula orang yang banyak bertanya itu, maka kuranglah imannya. Anak murid tak berani tanya dah lah. Kalau tanya, kurang iman. Jadi, jangan tanya. Kita kata itu satu pembohongan. Orang nak mencerdikkan umat. Kerja kita nak kedatangan Nabi, nak memandaikan umat. Bukan nak memperbodohkan akal umat. Jadi hari ini kadang-kadang kita diperbodohkan oleh orang. Orang mari hadis palsu pun kita terima. Orang mari mengaku keturunan Nabi pun pakat diusung sana sini. Kan? Kita kata kalaulah betul keturunan Nabi pun, tapi kita nak tengok ajaran dia, bukan tengok keturunan dia semata-mata. Keturunan dia saja-saja tak boleh. Kan? Nabi sebut kepada Fatimah, ya Fatimah salini mimma syi'ti. Fatimah, mu nak apa dengan harta aku minta. Tapi aku tak boleh lepaskan kamu daripada azab Allah sekiranya kamu tidak beriman. Jadi kita jangan duduk senang-senanglah. Baik para pelajar, itulah ulasan ringkas kita kepada ayat yang kita baca ni, ayat 42 sehingga ayat 47. InsyaAllah kita akan sambung lagi perbincangan kita di dalam ayat 48. Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata Taurat. Kita akan bincang tentang Nabi Isa pula. Dah tamat dah episod. Bonda dia Sayyidah Maryam. Jadi bonda Maryam sudah tamat. InsyaAllah dalam siri yang akan datang kita akan bincang tentang siapa? Tentang Nabi Isa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita kepahaman yang baik, mencerahkan minda kita, mencerahkan hati kita untuk kita menerima, memahami Al-Quran, menerima kebenaran dan mengikut yang terbaik daripada apa yang kita faham, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.